Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Syikum wa iya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Dimulai hari kita di pagi hari. Walhal kalau ikut pada susunan waktu, kita bermula maghrib. Maghrib itu permulaan hari bagi umat Islam. Maghrib dah masuk hari baru. Namun dalam pertukaran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, pertukaran event waktu siang malam, malam siang ini ada satu waktu, satu suasana yang sangat besar impak dan kesannya yang mesti kita berikan perhatian dan dijadikan sebagai satu perkara yang mesti diberi tumpuan. Jadi pagi ini Allah izinkan, Allah hidupkan kita ibarat permulaan sebab kita tidur tu adik-beradik mati, saudara kepada mati. Kalau pergi pada perbahasan Syama'il Muhammadiyah dalam bab Maja'a fi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membicarakan tentang tidur, cara Nabi tidur, dan di situ Nabi ajarkan tentang doa, dan di situ ada perbahasan ulama tentang tidur. Tidur ni adalah saudara bagi mati. Jadi mati, kemudian kita dihidupkan, permulaan. Jadi bila dihidupkan, mula-mula buat taat, atau alhamdulillah. Dihidupkan, kemudian kita menuju pada jalan ketaatan menyambut panggilan Allah. Begitu juga dengan maghrib. Maghrib permulaan hari, dalam kita kesibukan. Dalam siang kita sibuk. Mudah-mudahan sibuk kita itu bukan kerana memenuhi kemahuan dunia, namun ianya adalah memenuhi suruhan Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Maka dibuktikan dengan permulaan, yakni maghrib tidak dilalaikan. Sebab itu sebelum masuknya maghrib itu solat asar. Asar ni kalau ikut susunan yang kelima penutup, dan maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Wusta, solat wusta ni solat yang di pertengahan. Kalau dikira daripada maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Subuh boleh jadi wusta, tapi wusta ni rahsia. Kalau dikira subuh, contoh kira subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dah masuk. Jadi asar ni jadi tengah balik. Kalau kira subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi boleh jadi subuh dengan asar ni boleh jadi wusta. Kalau cerita yang asar,
Maksud kata asar ni pertengahan, di tengah-tengah, di persimpangan. Sama ada dia boleh jatuh kepada orang yang beruntung atau dia jatuh pada orang yang rugi. Dia di tengah. Macam mana kira dia? Sebab asar ni kalau dikira ambil hari yang akhir, maka akhir kita ni kalau ikutkan pada kiraan waktu adat kita, siang bekerja, semua bekerja, akhir malam tu dah ibarat tak bekerja, ibaratlah malam bekerja juga dengan ketatan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya semua manusia rugi, semua. Itu takmim lah dalam perbahasan umum semua. Tapi ada illa, kecuali taksis, pengkhususan. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Bila sebut illa alladzina amanu, kalau kaitkan dengan waktu maghrib, asar nak ke maghrib, waktu ini red alert, siren, dan waktu kota perubahan malam dikaitkan dengan betul Nabi suruh tutup pintu, sebut nama Allah, semua tutup. Sebab waktu malam ni keluar benda-benda yang disyarti buruk keburukan. Red alert. Waktu malam bukan lagi sebenarnya untuk kerja jasadi sebenarnya. Malam ada untuk rohani dan kita dimulakan dengan roh. Kalau ikutkan susunan SOP itu, aulawiyah nak utamakan jasadi atau rohani. Kalau ikut susunan hari, keutamaan kita dimulakan dengan rohani, maghrib, roh, dalaman, malam. Jadi bila kata rugi kecuali orang beriman, maka dikaitkan dengan surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir, ila akhir ayat. Hanya sahaja orang yang layak nak datang rumah Allah ni, Allah gunakan perkataan yang layak saja. Kalau kita bagi tamsil ibrah, tadabbur layak ni, kalau kita letak satu, kalau kat dunia ni kita dapat satu kawasan, jadi kawasan tu kita kata ni yang layak je boleh duduk sini. Bunyi macam itu lah. Yang layak from 2.5 mil, contoh. Macam itulah ayatnya, innama ya'muru masajidallah, hanya yang layak mengimarkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman. Maka bila kata asar, maghrib nak putihkan, mudah-mudahan kerja kita siang hari itu bukan kerana dunia, maka maghrib ini tidak dilalaikan. Lekor kan? Jadi permulaan hari, begitu juga dengan subuh. Permulaan adalah mati, hidup. Kesibukan itu menyebabkan dia boleh bermula dengan taat. Katalah malam ke siang penat, itu macam-macam urusan, tapi boleh. Alhamdulillah. Begitu juga dengan maghrib. Kalau ikutkan suasana waktu, solat subuh, solat maghrib, dua ni sebenarnya kritikal sebenarnya. Kritikal dengan waktu maghrib. Dalam keadaan orang kata apa, masjid sekarang bukan macam dulu nak sampai, tak sesusah dulu lah. Masjid near me, mesti jumpa punya lah. Within area lah. Within area lah. Kalau yang naik motor lagi tak ada masalah nak sampai, InsyaAllah. Kita mungkin ada jam sikit, tapi within area mesti sampai ni. Maka dia boleh touchdown pun dekat masjid. Maghrib tu bukan kena touchdown kat rumah, orang lagi contoh, dia kena touchdown dekat masjid. Tapi inilah yang dikatakan pengurusan kehidupan, hakikat kehidupan, yang mana kehidupan kita ini, kalau kita kaji tentang perbahasan kita ni adalah memang kita mengkaji masalah. Sebuah penelitian ini asbabun nuzul lah. Kalau dalam syarah ni sebab penulisan, sebab turun perbahasan hakikat kehidupan ni. Sebuah penelitian, sebuah teliti mana kita nak renung. Sebab memang di situ ada suruhan Allah suruh kita merenung. Dia sebut dalam surah Al-Alaq, sebelum kita sentuh tentang Iqra' fil amal ni, Iqra', bacalah. Baca ni bukan sekadar kita sebut tulisan bunyi, malah qiraat pun dalam Al-Quran ada syarat 10 qiraat, sab'ah,
yang jumhur sahabat qiraat. Al-Fatihah ada 9 kali bacaan. Kalau baca 7 qiraat, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, alaihim, alaihim, alaihum, ihdinas sirat, ihdinas sirat. Itu bukan baca saja, itu kena kaji. Kena kaji ni imam mana, riwayat mana, Imam Nafi', Imam Qulud ke, Imam Madinah, Ibnu Amir ke, Ibnu Kasir ke. Jadi baca ni bukan kena tengok. Baca adalah memerlukan kita kepada, kalau dalam bahasa moden, research and development, due diligence. Tengok orang beriman macam itu. Dia tengok dunia ni, tengok, dia bukan tengok saja, tengok ke mana aku nak bawa dunia ni, syurga ke neraka. Dia dah nampak situ, dia ending dah, terus kepada the purpose, tujuan. Kalau dalam teori risk management, Nabi ajar kita risk management. Apa dia? The risk management, high risk di dunia ni, salah bawa neraka. Bahasa mudah lah. Contoh, motor saya bawa. Tadi begitu Imam Ustaz, anak ni terlambat keluar 5.58 keluar tadi Muslim. Malah kerusan ni. Tapi alhamdulillah Allah sampaikan 6 suku sampai tadi. Dan walaupun tak sempat sebut dengan yang pertama ni. Motor tengok ni bahaya ni, laju ni, accident ni, dia mesti nampak sebenarnya benda dunia ni dia paling tinggi risiko, semua risiko. The risk kita tu bahaya. Jadi Nabi ajar yang paling bahaya dunia ni neraka. Kita dapat nikmat dunia, sengsara kat neraka. Jadi the worst scenario apa? Dapat dunia, masuk neraka. Jadi fikir neraka tu worst scenario. Nanti ada hadis Nabi explain dunia kepada sahabat, terus kepada pertama hakikat dia apa, yang kedua ke mana pergi. Hakikat dia Nabi kata bangkai, nanti kita akan tunjuk hadis. Bangkai anak kambing yang cacat itu tamsil. Macam kita tengok, kita kalau siapa yang dalam line design, manufacturing, cantik mana kita pun, kalau kita lah manufacturer, kita tahulah asal dia macam mana. Kita Ferrari 2.4 juta, sebelum jadi mirah merelih tu, kita tahu besi buruk, kimpal buruk, dan apalah handmade kan, itu yang mahal handmade. Tapi kita tahulah asal dia macam mana. Kalau sama bidang construction pula, baru ni ada urusan pergi ke Dubai, Istimewa Burj Khalifa, tak sampai pergi tak boleh masuk. Ada event Dubai dengan China 40 tahun relationship, betul lah, betul ni tengok. Tapi sebelum nak naik tu, kita tengok bangunan, kita tahu lah sebelum tu macam mana. Dengan Messi, dengan belecaknya, dengan bising, kita geram kalau duduk sebelah dia dengan bakul hasil, macam nak balik. Tadi kita bising ke? Marah ke dia? Marah. Orang buat construction rumah, dia minta izin, tak apa, kami nak buat construction sebelum nak jadi cantik sekarang dunia, tak seindah yang kita nampak sekarang. Jadi bermula ni itu asal usul itu buruk. Yang betul Nabi ajar risk management kita, kita pergi the worst case scenario. Bila kena worst case scenario, baru kita counter balik. Allah kata dunia ni penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Penipu. Ketahuilah bahawasanya dunia itu adalah satu kesenangan yang menipu. Jadi kalau nak berjaya adalah jangan tertipu. Itulah berjaya. Bukan hanya sekadar dapat dunia, tapi kena tipu. Apa? Dia tak tertipu apa? Dia tak tipu dengan matlamat utama dia dijadikan. Ini kata kaji ni ikrah. Kaji tengok, dia tak ada tengok satu space kemudian dipisah, malah dipisahkan, tu tak boleh. Ini konsep ikrah. Maka di sini kita bawa lah ke bawah ni sebuah penelitian yang menyeluruh akan sebuah kemelut kejadian manusia. Sebenarnya kita cerita tentang kejadian manusia yang bermulanya masalah persoalan taklif, dipertanggungjawabkan, yang tidak terlepas daripada masalah dan cabaran.
salah. Itu perkaranya masalah menjadi persoalan. Menjadi persoalan hidup. Kenapa kita kena kaji kehidupan? Sebab persoalan. Dan Nabi ajar doa kita sunnah bagi salam. Sebelum bagi salam, sunnah dibacakan. Iaitu berlindung pada azab jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Kemudian baru masuk Masihid Dajjal. Mula-mula apa? Azab jahannam wa azabil qabr tu dah tahu dah. Itu bila kita dah ke sana. Alam barzah tu dah tak cakap apa. Sebelum nak ke alam barzah, kita akan melalui alam kehidupan sebelum masuk ke alam kematian. Dan Dajjal adalah membicarakan hidup dan mati ya sudah. Dajjal keluar ataupun bahasanya Dajjal orang. Memang hidup ni akan ada Dajjal tipu daya dia. Jadi fitnah mahya, jadi cobaan kehidupan. Fitnah tu merujuk pada cobaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Apa perkataan? Wa ilaina turja'un. Maka di situ Allah menggunakan perkataan ujian pun Allah masukkan wa lanabluukum. Ujian kita dah bincang pernah lepas lagi, semua kita bila susun balik perbahasan, dia akan ada kait balik. Ujian ni perjalanan hidup kita. Event dia, ujian, sijil peperiksaan Malaysia. Peperiksaan ujian. Berapa lama ambil ni? 3 bulan. Kalau 3 bulan, sepanjang 3 bulan tu ujian. Ujian sedang berjalan. Dalam ujian ada tak subjek dia? Ada. Apa subjek ni? Kalau dia ambil aliran sains tulen, ini subjek dia. Sains fizik, ini subjek dia. Kemudian aliran sains agama, ada sekarang ni. Contoh, ambil juga 4 senawi. Kemudian ambil fizik, kimia and math. Itu saya dah tu, sekolah sampai tu kan. Tambah pula lagi. Jadi setiap topik di dalam itu adalah cobaan. Cobaan. Subjek yang tertukar ni memang dah. Kalau tahu peletakan ini, kita akan nampak susunan dia. Okay. Bila ujian kehidupan, ujian yang perlukan kepada persoalan yang mana akan disoal tentang apa? Bisyari wal khair. Dua je subjek itu. Buruk, baik. Dan buruk baik ni ada cabaran dia. Cabaran yang memulakan kepada perjuangan, pada jihad yang melibatkan kata apa, dalaman ni cerita, bukan luaran saja, bukan diuji tu. Allah kata pula surah Al-Ankabut ayat 2, ujian itu bukan untuk jasad tapi ujian untuk jiwa. Qalu amanna wa hum la yuftanun. Yuftan, fitnah ada kaitan tu. Pada surah Al-Ankabut ayat 2 merujuk pada fitnah tentang apa? Iman. Okay. Fitnah iman. Lepas tu doa Nabi tadi kata apa? Minta lindung pada fitnah mahya. Jadi cobaan, fitnah. Maka cobaan ni minta lindung sebab berkait dengan Dajjal nanti. Dajjal dari segi fizikal yang akan zahir nanti pun akan pergi kepada dua isu ni. Isu kehidupan yang ada kesusahan dan kesenangan, keburukan dan kebaikan. Dia tukar nanti. Mana yang susah nak makan tu, yang tak ada duit, minta kat aku. Jangan minta kat Tuhan, jangan minta kat Allah, aku boleh bagi. Dia bagi. Dia pakai magic kan. Allah bagi pula kelebihan. Bukan kelebihan lah, Allah bagi satu bentuk ujian untuk dia juga. Akan dipertanggungjawabkan jin. Ini keturunan satu kumpulan daripada iblis, jin dan manusia. Dajjal jin di kalangan gabungan dua. Dia ada sihir dengan jin. Dia buat yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Itulah dia fitnah akhir zaman. Fitnah kehidupan akhir zaman.
tu maksudnya. Jadi tak boleh tunggu akhir zaman. Hidup kita ni sepanjang zaman ni lah fitnah sedang berlaku. Apa fitnah? Buruk baik, susah senang. Itu berlaku. Kalau ikut ayat Al-Anbiya tadi, bisyari wal khair. Baik. Bila kata tentang masalah ujian, adakah kita nak biar macam itu? Tidak boleh dimasukkan, kena kaji. Macam kita jawab peperiksaan, mana boleh kita duduk kelas, kemudian saya tak tahu soalan, saya nak jawab, baca buku je. Boleh lulus ke ujian? Tak boleh lah. Sebab buku belum tentu cerita pasal ujian. Katalah subjek sains, dihafalnya subjek sains tu, dah hafal ni. Ujian keluar, peperiksaan nanti subjek keluar, takkan nak kopi satu masuk dalam tu? Tak. Itu tamsil macam tu. Contoh kalau mana yang mungkin ambil sambung buat master kan, tuan-tuan PhD, ada yang master ambil mixed mode, ada exam. Kita sedap kan lecturer kata, okay, open book test. Seronok open book test lah. Sekali dia punya soalan senang, sila huraikan. Sudah. Takkan nak hurai satu kitab masuk dalam tu. Mesti kena tahu poin-poin penting soalan ni, macam mana nak jawab. Maksud kata kena kaji. Lepas tu kata ya tafakkarun, kena fikir. Bukan beramal. Dia tak mau fikir. Saya malah fikir-fikir masalah ni, saya beramal lah. Iyalah tu. Iblis beramal lah tu. Iblis beramal tapi tak fikir. Tak ada fikir. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Iblis tak ada ilmu. Dia hanya abid. Ilmu turun kepada Nabi Adam AS. Ini ayat ni. Surah 31 ni. Wa 'allama Adam al-asma'. 'Allama Adam al-asma'. Ilmu ni turun kepada Nabi Adam AS. Itu umat manusia. Allah muliakan itu kedudukan. Pertama kejadian Nabi Adam sendiri. Kemudian Allah jadikan akal. Iblis pun ada akal, jin. Tapi dia tak gunakan ilmu. Ilmu tak ada. Bila masa nak ada ilmu, ketika itulah Allah suruh hormat kepada Nabi Adam untuk ilmu lah. Tapi dia sombong, dia isyur, dia sini lah. Aku dah hidup lama lah. Ni Adam baru sampai. Kau nak ajar aku? Aku dah beramal lama lah. Aku dah tahu sepak terajang dunia lah. Beramal tu. Kau dah tipu banyak kali. Kena macam-macam banyak kali lah. Tanpa ada ilmu, dia melalui dia hidup ni. Bila ada ilmu nak ajar, dia tolak. Abah wastakbar. Dari segi darjat, engkau daripada tanah, aku pada api, engkau nak ajar aku. Aku tinggi, kau rendah. Tu boleh amal. Tak berfikir. Iblis tak berfikir. Dia ada ilmu, dia fail. Bila jawab soalan, soalan datang ketika Allah bagi cubaan kepada iblis. Apa cubaan iblis? Keburukan, benda buruk ni belum. Bila sebut tentang buruk baik ni maksudnya, dalam kehidupan buruk baik benda yang boleh jadi buruk tu baik untuk kita, boleh jadi baik tu buruk untuk kita. Itu pula dia bukan cerita bab hukum agama fikir haram ni buruk, belum buruk tak baik untuk kita. Bukan macam itu. Bab hukum kita tak bahaskan. Bab hukum dah qat'i, dah jelas, dah tidak boleh ditokok tambah. Tapi dalam bab kehidupan, buruk baik adalah situasi yang berlaku dalam hidup kita. Contoh, Allah bagi kita sakit. Sakit tu buruk kan? Buruk lah. Mana ada orang kata sakit buat kenduri orang selamat? Enggak. Ni buat apa kenduri ni? Saya sakit, jadi saya nak buat kenduri. Jadi adat sakit buruk. Tapi buruk itu dia melihat ada kebaikan. Ini katanya perlukan kepada, kalau bahasa dia analytical thinking lah. Kabat pergi kena sakit tu baik. Mana kata hilang tu baik. Ada satu riwayat seorang syekh dengan raja kan. Dia dapat hadiah hari keputeraan. Orang bagi hadiah ada gelas, satu piala tu kan. Dia kita tanya orang dekat penasihat, pada pandangan kamu, aku dapat hadiah ni bagus ke tidak? Jadi penasihat agama dia kata, tak bagus. Marah kan? Tak bagus. Ini kesukaan aku ni. Rupanya betul, ketika piala tu
pecah. Dia punya murung dia sakit tu di sini katanya. Ia pecah tu di sini, tapi sakit tu di sini. Saya ada ni cerita lama lah, waktu Allah takdirkan terlibat dengan ruqyah. Ada seorang hamba Allah ni panggil saya datang tengok anak dia, nak cerita dengan anak ni, orang yang alhamdulillah dia ada kelebihan. Allah uji anak dia sakit. Dari segi duit dia tak ada masalah. Beacon Hospital, kos perubatan anaknya kanser stage 4, 1 juta kos perubatan anak. Tapi tadi dia meninggal lah. Allah takdirkan. Waktu dia panggil tu 3 hari, Ustaz tolong Ustaz datang. Datang-datang tak sempat cerita apa, peluh menangis. Doktor kata 3 hari dia anak saya ni. Dia kata, Tok, kata tak sabar. Doktor kata betul lah, tapi sebenarnya kita tak tahu di Lauhul Mahfuz Allah kata apa, kita tak tahu. Jadi kita sangka baik. Rupanya Allah bagi dia setahun hidup, setahun. At least keluarga dia boleh terima pelan-pelan. Pergi. Masa saya datang tu mata kan ada tak ada. Dia cucu yang pertama, sepupu yang pertama, dia ramai suka dia, perempuan 14 tahun umur lah. Jadi bila diuji gitu dia sakit. Dia duit tak ada masalah, tapi sakit. Kemudian dia cerita lah, cerita tak sampai-sampai tu cerita kat rumah ada Bentley OBG. Dia kata, Ustaz, esok depan saya 75,000 ni. Jadi kalau langgar bonggol, nak cerita yang ni, langgar bonggol sakit tu kat sini. Contoh, langgar bonggol lagu lubang, bukan sakit kat kereta. Itu bahaya tu. Kalau kita pakai boleh sakit kat kereta tak apa. Tapi masalahnya masuk kat sini. Pakai dekat kaki, tapi dekat hati pula rasa macam kau tak nampak rasa aku ni. Itu satu duduk menunjuk dekat kaki 10,000 ni dekat kasut ni. Tak kisahlah nak pakai kasut 200,000 pun, tak kisah. Tapi janganlah bawa kat hati. Biarlah kat kaki, 200,000 biarlah kat kaki. Tapi kalau naik pelan-pelan kat hati, masalah. Jadi buruk baik tu benda yang subjektif. Dia bukan objek. Subjektif ni yang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila soalan subjektif, agak tuan nak main ABC kita jawab. Tak boleh lah. Tak boleh. Mana ada main lambung itu? Mungkinlah sama Afrika awal boleh lah. Tapi dah level master, doctorate, PhD. Tesis terus, tesis. Present. Saya ni final year kan, Ustaz. Saya diusas kan. Master, doa tuan akhir ni. Kena pula Dr. Mustaqim kata buat artikel, publish kata. Master tak kata publish kata. Baik-baik betul baik. Dia challenge kat situ. Dia tak ada dah main. Dia kata ni mana citation ni, cakap mana bukti, mana sandat, mana dia main cakap mana. Ini bukan cerpen. Sudah. Ini bukan karangan. SPM boleh lah. Ni kita mesti ada citation mana, dalil mana, rujuk mana. Anda daripada situ, you tak boleh copy bulat-bulat pula. You kena ada inisiatif. Fikir daripada citation ini cakap apa. Jangan you kumpul maklumat, itu cerita briefing semua kan. Jadi sebenarnya kita ni maksudnya umat yang mana Allah berikan yang terbaik. Sebab dia ada akal dan ilmu. Si Iblis tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir. Dia tengok dia Nabi Adam AS tegur reject. Kenapa tak nak? Yelah, hormat ibarat shake hand lah. Hormat. Bincang, buat mungkin transport teknologi, bincang, buat conference ke, macam itu pula. Memang kita pun tak ada ilmu. Bila buat conference, dia keluar ilmu tu, kita ambil ilmu dia. Dengar, bagi dulu. Saya tak ada ilmu ni. Tapi nak buat bertemu pun tak ada. Dia tak dengar buah orang ni kata. Ilmu tak ada. Sebab itu bila sebut kehidupan itu berbalik tadi apa tadi? Ujian, cobaan, buruk baik, dia ni subjektif. Jadi tak bolehlah kita tengok dunia ni dalam konteks kebendaan, benda tak boleh. Sebab benda yang subjek ini benda yang tak pasti. Sebab tu dia panggil mungkin. Fitnah ni ada dua wajah. Contoh mas sekalian, pisau kan. Pisau kan benda yang
boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Memotong memang, kalau tengok yang paling tajam, boleh, kalau lagi nak sembelih sekali 3 second, macam itu. Tapi kalau kena kat tangan kan, balik awal, berpengaman. Kena satu sudut sangat tajam, paling bagus. Satu sudut tajam sangat ni, bahaya. Sampai kalau siapa yang buat golok tu kan, kalau betul-betul dia ni master buat, dia ada lock sendiri, masuk, dia terus pulang. Dia nak keluar tu, dia tolak sikit pun dia tak ada terus begitu tadi. Buka apa ni mas sekalian, kalau ni faham, ni yang dia ajar ni yang ahli dalam menyembelih 1000 lebih sembelih. Dia tanya ni mata je, kadang-kadang dia buka terbalik ni, walaupun pakai sarung, dia tengok macam ni tak betul juga. Salah ni bukan, walaupun ada sarung. Dia kata apa, boleh jadi sarung dia keluar nanti ke apa, dia kena terbalik macam ni. Mata tu atas, buka nak tarik. Dia bukan suka tadi buka macam tu, buka gitu. Sebab apa? Barang yang tak pasti. Bagus untuk motong, silat gula potong tangan. Jadi benda tu tidak boleh nampak serentak. Ini saya bagi contoh penelitian, sebagai contoh air. Air ni memang baik pergi awal. Tapi kalau ada orang tak boleh lebih air minum. Contoh pula, sekarang kita tak ada masalah, memanglah elok kita minum. Tapi kalau sakit tekak, sakit kita nak telan. Bukan telan air, telan liur pun sakit. Ya, jadi di situ gambaran nak bagi tahu di mas sekalian. Kemudian kejadian manusia ini memang tak akan terlepas dari itu. Memang itu benda yang tak pasti. Dan tak pula kalau kita pergi terus kepada tujuan Allah jadikan kita untuk beribadah dan balik kepada Allah, tak pasti syurga ke neraka. Lagi besar lah perbincangan kita. Aku beli motor ni bawa ke syurga ke bawa ke neraka? Bawa ke Hanyang ni dah sampai dah ni. Contoh ya. Tengok motor ni dah sampai Thailand. Thailand saja. Ini ala-ala cakap Thailand ni, guru saya Dr. Syukri kata, Ustaz tolonglah bagi sampaikan amanat kat sahabat-sahabat yang pergi Thailand tu. Sebab dia orang Thailand, petani. Lalu satu bukit, saya tak nak sampai lagi. Kau gubuk motor ni, kalau lalu jalan sana, dia punya pergi tu, orang-orang sana tak apa-apa gemuk dia. Jadi bagi peringatan lah. Dia ada WhatsApp semalam, cuti marinan, ada 60 biji. Lalu kat belah bukit mana, kat border tu dia naik jalan lama. Jadi balik pada tadi, bawa kita dah sampai dah mana-mana. Dah bawa ke syurga ni sampai. Dalam pengajian kita pula, maksudnya kita akan jumpa nanti, bila sebuah hikmah nanti, kita akan nampak dunia ni bukan perbincangan yang ada setengah anggap di dunia ni. Dia macam buang tu dah. Dunia memang hakikatnya ada perbincangan dia, tapi pada perbahasan yang sebenar, kalau kita ujuk pada perbahasan kita ni, dunia bawa mati. Dunia bawa mati, tapi tak boleh bawa masuk kubur. Itu je. Motor cantik tak tanam, rumah susah tak tanam. Tak tanam dalam kubur atau kita tak tanam dalam rumah. Dua lah. Tapi bawa mati. Apa masuk bawa mati? Allah tanya. Sumalatus alunna yawma izin adin na'im. Semua nikmat yang ada pada kamu aku tanya. Ada rumah besar aku tanya. Per square feet. Ni buat apa? Ni buat apa? Function apa ada? Siap. Macam kita buat proposal, setiap area kan dipersoalkan. Ruang ni untuk apa? Mana ada without purpose? Ni buat apa ni? Tahu lah. Nantilah saya fikir. Sebab saya ada duit kan, saya buat sebab ada duit. Salah. Design bukan sebab ada duit. Sebab tu design ni duit nombor 3 ikutkan lah. Prosedur kan. BQ nombor 3 bukan sebab kalau saya ada duit saya nak buat rumah besar. Dulu 2 orang. Kalau ikut konsep design tak kena. Dan senari dengan Islam. Islam tak suruh buat benda yang tak ada purpose. Tapi kalau benda tu purpose mas sekalian, itu tidak menjadi masalah.
Keluarga ramai, ini begini, buat majlis pula, buat makan pula. Kadang-kadang buat panggil, masa panggil orang masjid datang makan lobster, contoh kan. Jadi sekali udang galah buat jamuan. Nah, makan apa yang disuka pula tu, ikut Nabi kata, bagi apa yang kita suka makan. Saya suka makan lobster, dia buat kenduri lobster. Bawa betul, ramai datang. Ada terjawab lah. Itu pun nanti tengok pula niat pula. Banyak cerita lah. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang haram itu, yang halal itu dihisab, yang haram itu diazab. Hasibu qabla an hasibu, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, harta ini yang halal itu dihisab, yang haram itu diazab. Ya halal, oh saya beli halal, halal, kira halal. Tapi kena explain, nak explain tu payah. Okay, baik. Jadi masalah cabaran, ini masalah cabaran. Dan kita melihat pengajaran yang terkandung dalam surah yang mulia hikmah. Ini surah yang membicarakan, dua surah ini dimaksudkan yang menjadi pembuka bicara tentang kehidupan. Itulah surah Al-Baqarah 31. Di sini kisah Nabi Adam AS, dan surah Al-Alaq ayat 1, kisah Nabi Muhammad SAW. Berikutkan Nabi yang permulaan dan Rasul, dan Nabi yang terakhir dan Rasul penutup Khatamul Anbiya. Dua-dua ini permulaan, tetapi ada persamaan bermulanya itu. Maksudnya apa? Ini ayat yang pertama dimula dengan Nabi Adam AS. Wa 'allama Adam asma. Ini asma akulah. Ini wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismira. Asma. Itu maksudnya permulaan. Dan kedua-dua situasi ini, kalau kita cerita sikit, dua lagi. Al-Baqarah 31 ni, sebelum cerita Al-Baqarah 31 ni, Al-Baqarah ayat 30 cerita tentang persoalan. Jadi malaikat bertanya kepada Allah. Nah, mana ada masalah waktu itu? Allah takdirkan malaikat boleh bertanya, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah kejadian manusia yang akan buat pergaduhan, pertumpahan darah, permusuhan, pergaduhan, pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Tak cukupkah kami ini yang dah bertasbih, bertahmid? Ada penyataan masalah kat situ, ayat sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya katalah sekarang ni, contoh timbul perbahasan tentang bermusuh, bergaduh, malah berbunuh. Sekarang lagi dahsyat kita dengar, kan? Ayat nak menghujung kepada zaman ni. Maka kita tengok pada ayat 30 Al-Baqarah, oh memang betul pun sebelum jadi manusia Nabi Adam AS seterusnya dah timbul isu. Lalu Allah jawab dengan cara ni, wa 'allama Adam asma. Jadi mengajarkan ilmu. Kalau kita ambil ibrah awal perbahasan ni, mana kalau betul dia ada ilmu dan dia faham, dia takkan buat benda-benda tadi lah. Itu maksudnya. Dan kalau tengok kisah Nabi Muhammad SAW, sebelum dapat wahyu, apa yang berlaku? Jahiliyah. Berlaku tidak yang tadi mereka kata tadi, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima? Berlaku. Zaman jahiliyah waktu itu apa berlaku? Musuh, gaduh, bunuh, tanam anak perempuan hidup-hidup, orang perempuan tak dipandang. Ni, pada orang perempuan selalu kena ingatkan, Islam datang mengangkat martabat wanita. Nabi protect wanita. Tapi selain itu, waktu sebelum jahiliyah, Arab jahiliyah tak pandang orang perempuan. Sebab apa? Lemah dia. Tak ada tempat. Kalau datang head itu, dia kurung lah. Memang tak ada. Datang Islam angkat. Jadi orang perempuan kena protect Islam. Patutnya. Sebab Islam dah protect dia. Daripada awal Islam dah protect orang perempuan. Sebab tu orang perempuan diangkat. Ini jemaah jahiliyah waktu itu bergaduh, berbunuh, bermusuh. Aus dan Khazraj. Ini masalah tu berlaku. Maka di sinilah datangnya bila masalah tu Nabi pun mengendung duduk beruzlah. Dan juga ini budaya Arab juga, mencari untuk cari ilham. Maka Nabi pun berada pada situasi itu, dapat bukan ilham lagi, wahyu. Situasi yang berlaku itu, masalah kemulut itu mesti dimulakan dengan di sini ada jelas
Iqra bismi Di sini umum saja. Wa 'allama Adam asma. Di sini lebih diperincikan, yakni bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Bacalah, masalah yang berlaku bukan baca dengan masalah, tapi baca dengan nama Allah. Ini perbahasannya. Di sinilah dimasukkan penutup dalam masalahnya. Tadi kan saya tengah kupasnya atas ni, dan sampai itu saya kupasnya bawahnya juga. Nanti saya akan perincikan satu-satu, nanti berjumpa akan datang. Di sinilah yang sekalian terkait macam tadi. Allah takdirkan saya belajar sekolah kamu, kemudian sambung architecture, kemudian sambung usul ni. Adalah architecture ni nampak je architecture, dia kata dunia. Sebenarnya macam mana kita tengoklah. Dan Allah tak ada sampai tu nak mengiyakan lagi. Allah jumpa saya dengan tuan guru Wa'im Raja Azman, dia arkitek di Perak, kerabat Perak. Tapi satu tu masalah yang dibagi ke saya, masalah. Dia kata apa? Farid, tengok bangunan, nampak pencipta. Tu dia bagi satu quote. Dia tak ada bahasa yang bombastik pun. Tengok bangunan, nampak pencipta. Bahasa mula, tengok bangunan, nampak Allah. Itu masalah tu. Itulah masalah paling besar kita. Persoalan kita nak tengok tentang kekuasaan Allah pada ciptaan. Maka di sini kebenarannya dengan mata hati. Bila tengok masalah persoalan, macam nak tengok, di sini ada kaedah. Kaedah membaca, tengok bangunan, tengok kejadian, tengok baik dan buruk. Bukan tengok dengan benda contoh buruk, kemudian memburukkan. Dah ada buruk, dia burukkan lagi. Itu salah. Kalau ada buruk, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja. Kemudian ada kaedah dia nak jawab. Dia bukan simply-simply. Sebab setiap apa yang kita cakap, meter reading keluar. Lepas tu pula jawapan tu tepat je tak? Berbalik pada soalan kita tadi. Kita jawab tak ikut skema jawapan. Skema jawapan ni inilah dia. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Maka dimulakan dengan mata hati. Hidup tengok dengan mata hati. Itu yang pertama. Kita akan tengok dan detail. Sebab bismillah di sini baca ni dengan nama Tuhan, bukan dengan mata kepala. Tuan-tuan, mana nampak contoh nama Tuhan, nama Allah pada kejadian? Kalau tak tengok dengan iman, tak belajar tentang tauhid, boleh baca? Tak boleh. Kita nampak benda tu semua. Sebab tu kita akan masukkan perbahasan ni, gabungan hakikat kehidupan ni juga perbahasan usulnya dalam ilmu adalah tauhid dan tasawuf. Digabungkan perbahasan ni. Wallahu a'lam. Itu saja mas sekalian perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan sebanyak membuka pandangan minda kita dan hati kita untuk fokus kita perbahasan kita untuk mentafsir semula kehidupan ni, mengubah sudut pandang kehidupan. Yang mungkin dah pandang bagus dah, nak bagus lagi pandang, nak perspektif kita lagi 360. Kamera sekarang canggih kan? Takkan tengok satu orang pemain 360 keliling pun nampak lah. Mudah-mudahan perbincangan kita ini membantu untuk membuka pandangan 360 darjah untuk menilai kembali kehidupan, untuk membawa kepada yang hak dan sebenar. Wallahu a'lam. Mohon ampun maaf kepada saya atas kekurangan. Saya kata tu kurang bicara dan apa yang payah. Hanya Allah Ta'ala saja hanya mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Aku lupa hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu 'ala bis-shawab.